Kerajaan Korea Selatan terpaksa mengadakan mesyuarat tergempar, satu peristiwa yang belum pernah terjadi dalam sejarah negara. Gelombang penghijrahan wanita Korea semakin meningkat secara berterusan. Jika keadaan ini berlarutan, masa depan negara pasti akan terancam. Wanita-wanita terkemuka Korea Selatan kini memilih untuk berkahwin dengan lelaki Malaysia dan meninggalkan tanah air mereka dalam jumlah yang membimbangkan. Untuk menyiasat di sebalik fenomena yang mengejutkan ini, seorang pengarah wanita dari stesen televisyen Korea Selatan telah terbang ke Malaysia. Sejujurnya, saya langsung tidak faham apa istimewanya Malaysia, katanya pada diri sendiri. Dia merasai dan merakam sendiri pengalaman hidup di Kuala Lumpur. Setelah filem dokumentari itu disiarkan, seluruh Korea Selatan gempar. Dalam masa 3 hari sahaja, jumlah tontonan mencecah 30 juta. Komen daripada wanita-wanita muda Korea mencurah-curah masuk. Sekarang saya faham. Saya mesti pergi ke Malaysia sekarang juga. Akhirnya, apakah kebenaran menakjubkan yang ditemuinya di Malaysia? Mari kita cari jawabannya bersama-sama. Nama saya Park Seo-yeon, 28 tahun, pengarah wanita termuda di stesen televisyen kebangsaan Korea, KBS. Saya juga merupakan waris generasi ke-6 dari keluarga Sarjana Park yang dihormati. Nama keluarga ini sentiasa menjadi beban bagi saya, tetapi yang lebih berat adalah projek terbaru yang saya terima. Kebenaran tak tergoyahkan perkahwinan Korea-Malaysia. Melihat tajuk cadangan itu, saya tidak dapat menahan senyuman sinis. Ini adalah sebuah dokumentari yang menyelami isu tersembunyi di sebalik fenomena peningkatan perkahwinan wanita Korea Selatan dengan lelaki Malaysia. Saya yakin, pasti ada sesuatu yang tidak kena di sebaliknya. Pada hari itu, seperti biasa, saya sedang meneliti data di bilik suntingan. Angka-angka statistik itu amat mengejutkan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, jumlah perkahwinan antara wanita Korea Selatan dan lelaki Malaysia telah meningkat secara mendadak, terutamanya di kalangan wanita berpendidikan tinggi di Seoul. Tren ini semakin jelas. Kenapa? Saya merenung skrin, bertanya pada diri sendiri. Korea Selatan adalah salah satu negara paling maju di Asia. Kenapa mereka memilih lelaki Malaysia? Tiba-tiba, telefon pintar saya berdering. Melihat nama yang tertera di skrin, saya tersenyum. Kim Ji-hye, rakan sekelas saya dari Fakulti Undang-Undang, sahabat karib saya selama 15 tahun. Dia berasal dari keluarga ternama dan kini seorang pendakwa raya. Dialah orang yang paling bijak dan rasional yang pernah saya kenal. So-yeon, awak lapang tak? Ada perkara penting saya nak bincang. Suara Ji-hye tidak seperti biasa. Ia sedikit bergetar. Saya bergegas ke tempat yang dijanjikan, sebuah kafe sunyi yang sering kami kunjungi untuk berkongsi rahsia sejak zaman universiti. Ji-hye sudah tiba dan sedang menunggu saya. Tetapi dia kelihatan berbeza. Pandangan matanya yang tajam seperti biasa telah digantikan dengan senyuman yang lembut. Ada apa? Jangan cakap awak sedang bercinta, usik saya. Mendengar kata-kata saya, Ji-hye mengangguk. Saya terkejut. Kim Ji-hye, si gila kerja itu, bercinta. Siapa? Senior di Seoul atau rakan sekerja di pejabat peguam negara? Ji-hye menarik nafas dalam-dalam dan meluahkan ayat yang bagaikan letupan bom. Dia orang Malaysia, dan kami dah putuskan untuk berkahwin. Bulan depan, saya akan berpindah ke Kuala Lumpur. Cawan kopi di tangan saya hampir terlepas. Apa? Orang Malaysia? Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Kim Ji-hye, wanita dari keluarga elit Korea, graduan terbaik Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Seoul, pendakwa raya wanita termuda. Akan berkahwin dengan lelaki Malaysia? Awak dah gila ke? Kena buatan orang ke? Mendengar kata-kata saya, Ji-hye ketawa pahit. Seo-yeon, awak pun fikir macam tu. Tapi ia tak seperti yang awak sangka. Apa bezanya? Dia jutawan atau selebriti? Dia seorang perancang kandungan budaya biasa, bekerja di sebuah syarikat SME. Saya terdiam. Di Seoul, lelaki paling hebat pun beratur untuk memikat Ji-hye. Kenapa dia memilih lelaki Malaysia yang biasa-biasa ini? Ji-hye, sedarlah. Awak akan tinggalkan semua kerjaya awak untuk pergi ke negara lain, dan Malaysia pula tu. Seo-yeon, pada mulanya saya pun fikir begitu. Tetapi di sana, buat pertama kalinya, saya rasa saya hidup untuk diri saya sendiri. Pandangan mata Ji-hye sangat serius.
Selama 15 tahun kami berkawan, ini kali pertama saya melihat riak wajahnya seperti ini. Apa maksud awak? Tak cukup baikkah hidup di Korea? Betul ke bagus sangat. Seo-yeon, awak tahu tak berapa banyak topeng yang perlu saya pakai setiap hari? Betapa penatnya hidup membezakan antara honor, perasaan, sebenar, dan tatemai, muka sosial. Saya mau membantah, tetapi jauh di sudut hati, saya terasa pedih. Di Malaysia, lain. Semua orang melayan satu sama lain dengan ikhlas. Tiada kepura-puraan. Itu mungkin cuma lakonan. Kami dah bersama hampir 10 bulan. Sejak tahun lepas, saya perhatikan, ia bukan lakonan. Ji-hye menunjukkan gambar tunangnya. Dia kelihatan seperti lelaki Melayu biasa, rupa paras normal, berpakaian ringkas. Sangat berbeza dengan jejaka elit di Seoul. Siapa namanya? Azlan. Umur 32 tahun, saya merenung gambar itu. Apa istimewanya lelaki ini sehingga mampu merampas sahabat baik saya? Seo-yeon, saya ada satu permintaan. Saya nak awak datang ke majlis perkahwinan saya di Kuala Lumpur. Kalau boleh, saya harap awak cuba lihat dengan hati yang terbuka kenapa saya buat pilihan ini. Dalam perjalanan pulang, fikiran saya berkecamuk. Topik dokumentari yang sedang saya rancang kini menjadi isu peribadi. Saya bertekad untuk menyelamatkan Ji-hye. Pasti ada perangkap. Kata-kata manis lelaki Malaysia sedang menipu wanita Korea. Aku akan bongkar kebenaran untuk selamatkan kawan aku. Keesokan harinya, saya memberitahu penerbit saya mahu membuat tinjauan di Malaysia. Saya mahu mengesahkannya dengan mata saya sendiri. Bagus, Seo-yeon. Pergi dan buktikan sendiri. Hasilkan dokumentari yang padu untuk menyedarkan wanita-wanita Korea. Seminggu kemudian, saya dan pasukan saya menaiki pesawat menuju ke Malaysia. Di satu sisi, misi menyelamatkan Ji-hye. Di sisi lain, semangat seorang wartawan untuk membongkar kebenaran. Tetapi pada masa itu, saya tidak tahu bahawa perjalanan ini akan mengubah hidup saya selamanya. Apabila pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, saya sudah bersedia untuk berperang. Kita mesti rakam kebaikan palsu lelaki Malaysia. Semua orang fokus. Ingat kenapa kita di sini, saya berpesan kepada Encik Tom, juru kamera, dan Encik Harimau, juru audio. Mereka berdua adalah kru veteran dan faham niat saya. Selepas melepasi imigresen dan mengambil bagasi, masalah pertama timbul. Beg besar berisi peralatan penggambaran terlalu berat. Encik Harimau yang pergi mencari troli masih belum kembali. Saya dan Encik Tom cuba menguruskan peralatan seberat 80 kg itu. Boleh saya tolong? Tiba-tiba, satu suara dalam bahasa Melayu kedengaran. Seorang lelaki Melayu berusia lingkungan 30-an, memakai sut, kelihatan seperti seorang eksekutif. Oh, tak apa, terima kasih. Saya menolak dalam bahasa Inggris yang tunggang langgang. Tetapi dia terus mengangkat satu sisi beg itu. Berat ni. Seorang memang susah. Biar saya tolong angkat ke troli ya, katanya dalam bahasa Korea yang agak fasih. Saya masih berwaspada. Mesti nanti dia minta bayaran atau nombor telefon. Tetapi selepas meletakkan beg itu di atas troli, dia terus berlalu pergi. Tunggu sekejap, saya memanggilnya. Tetapi dia hanya melambaikan tangan dan hilang di celah-celah orang ramai. Saya sangka sekurang-kurangnya dia akan memberikan kad perniagaannya. Cik Park, sempat rakam? Tanya Encik Tom. Tak, terlalu pantas. Saya terlepas. Peluang pertama terlepas. Tetapi saya memujuk diri. Mungkin sebab di lapangan terbang, dia berlakon jadi orang baik. Perangai sebenar pasti akan keluar di luar nanti. Semasa menunggu bas ke bandar, kejadian serupa berlaku lagi. Hujan mula turun renyai-renyai. Seorang wanita Melayu yang beratur di hadapan kami, membuka payungnya ke arah kami, marilah tumpang sekali. Nanti basah peralatan, susah pula, katanya juga dalam bahasa Korea. Saya menggeleng. Tak apa. Bas dah nak sampai, tetapi dia tetap memayungi kami sehinggalah bas tiba. Kami terpaksa berdiri di bawah payungnya. Hanya lakonan untuk orang luar, fikir saya. Tetapi kenapa jauh di sudut hati, saya rasa sedikit hangat. Di dalam bas menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur, saya memandang keluar tingkap dan terkejut. Bangunan pencakar langit, jalan raya yang bersih, dan latar langit yang terbentang di sepanjang bandar.
Ia sangat berbeza daripada apa yang saya bayangkan, tidak jauh beza dengan Seoul. Selepas mendaftar masuk ke hotel dan menyusun barang, saya menghantar mesej kepada Ji-hye. Saya dah sampai KL. Esok boleh jumpa. Balasan datang serta-merta. Boleh. Jumpa esok petang di kafe dekat rumah saya. Azlan pun akan datang. Azlan. Tunang Ji-hye. Akhirnya, saya akan dapat membuktikan siapa dirinya yang sebenar. Malam itu, saya berjalan-jalan di sekitar hotel, di kawasan yang dikenali sebagai Bukit Bintang. Memang ramai pelancong Korea. Di sana, saya mengalami beberapa perkara aneh. Pekerja kedai yang ramah, berbahasa Korea untuk tujuan perniagaan, itu boleh difahami. Tetapi orang tempatan biasa yang saya temui di jalanan pun sangat baik hati. Semasa saya keliru dengan peta, ada orang datang membantu menunjukkan arah. Semasa saya menghadapi masalah memesan makanan, pelanggan di meja sebelah datang membantu sebagai penterjemah. Perkara seperti ini berlaku beberapa kali dalam satu hari. Tidak, ini kawasan pelancongan, sebab itu begini. Malaysia yang sebenar pasti di luar sana, saya cuba meyakinkan diri berulang kali, tetapi keyakinan saya mula goyah. Keesokan harinya, dalam perjalanan untuk bertemu Ji-hye, saya cuba menenangkan fikiran. Hari ini, aku mesti cari kebenaran. Tempat pertemuan kami adalah sebuah kafe kecil di kawasan Bangsar. Sebaik sahaja saya melangkah masuk, Ji-hye melambai. Seo-yeon, ini Azlan. Azlan kelihatan lebih biasa daripada dalam gambar. Tetapi pandangan matanya terhadap Ji-hye, bagaimana hendak dikatakan, ia kelihatan sangat mesra. Selamat sejahtera, Cik Seo-yeon. Ji-hye banyak cerita tentang awak. Katanya dengan lohat Korea yang lancar. Tangannya semasa berjabat terasa hangat dan lembut. Ji-hye, kata awak kawan baiknya. Saya memandang Ji-hye, dia kelihatan sangat bahagia. Semasa menjadi pendakwa raya di Seoul, dia sentiasa kelihatan tajam dan tegang, tetapi sekarang dia kelihatan sangat tenang. Macam mana awak berdua kenal? Tahun lepas, semasa saya ada urusan kerja di Seoul, kami bertemu di sebuah seminar. Waktu itu, Ji-hye adalah penterjemah sukarela. Sukarela? Saya memandang Ji-hye, pendakwa raya dari pejabat pendakwa raya tertinggi Seoul menjadi penterjemah sukarela. Waktu tu saya agak penat dengan kerja. Jadi saya nak buat sesuatu yang berbeza pada hujung minggu, jelas Ji-hye. Azlan memandang Ji-hye dan berkata, pada mulanya, saya fikir dia hanya orang asing yang pandai berbahasa Korea. Tapi bila berbual, saya rasa dia sangat istimewa. Macam mana ya? Dia menerima saya seadanya. Maksud awak? Di Korea, orang kena bezakan antara honor dan tateme, kan? Menyembunyikan perasaan sebenar dan menjaga air muka adalah satu kebaikan. Tapi Ji-hye berbeza. Bila saya cakap saya penat, dia betul-betul risaukan saya. Bila saya cakap saya gembira, dia tumpang gembira. Saya ketawa sinis dalam hati. Hanya kerana itu, hidupnya berubah. Apa yang istimewanya? So-yeon, esok awak ada masa tak? Saya nak bawa awak tengok kawasan tempat tinggal saya. Bukan sebagai temuduga, tapi saya nak awak lihat Malaysia yang sebenar. Malaysia yang bukan seperti yang ingin dipaparkan oleh rancangan TV. Azlan menambah. Sayangnya, esok saya tak dapat ikut sebab ada kerja di pejabat. Tapi Ji-hye pasti pemandu pelancong yang hebat. Mereka berdua kelihatan begitu semula jadi. Saling mengambil berat, tetapi juga menghormati jadual kerja masing-masing. Pemandangan itu membuatkan saya kagum. Semasa meninggalkan kafe, Azlan berkata, Cik Seo-yeon, awak ada kawan yang baik. Saya faham kerisauan awak. Dulu, keluarga saya pun menentang bila saya cakap nak kahwin dengan wanita Korea. Jadi kenapa? Sebab kami saling mencintai. Dan bila saya bersama Ji-hye, saya mahu menjadi orang yang lebih baik. Jawapan yang ringkas, tetapi saya dapat merasakan keikhlasannya. Dalam perjalanan pulang ke hotel, perasaan saya bercampur baur. Saya mahu mencari titik yang mencurigakan, tetapi mereka berdua kelihatan terlalu semula jadi dan bahagia. Tidak, jangan tertipu dengan luaran. Esok, aku mesti cari kebenaran. Tetapi entah kenapa, keyakinan saya semakin goyah. Dalam perjalanan menuju ke tempat pertemuan dengan Ji-hye, satu fikiran melintas di benak saya. Kebenaran tak tergoyahkan yang saya cari
Adakah ia benar-benar wujud atau hanya ilusi yang dicipta oleh prejudis saya sendiri? Keesokan paginya, saya pergi ke kondominium tempat Ji-hye tinggal di sebuah lorong di Petaling Jaya. Ia sebuah bangunan yang ringkas tetapi bersih. Tidak dapat dibayangkan Ji-hye yang pernah tinggal di apartemen mewah di Seoul boleh tinggal di tempat seperti ini. Masuklah, Seo-yeon. Penampilan Ji-hye semasa membuka pintu mengejutkan saya. Bukan sut berjenama, tetapi kemeja teh selesa dan seluar jin. Wajahnya tanpa solekan, tetapi anehnya dia kelihatan lebih muda berbanding di Seoul. Ini tempat tinggal awak? Ya. Walaupun tak besar, pada mulanya saya pun terkejut. Tapi lama-kelamaan, saya rasa cukuplah setakat ini. Ia sebuah unit bersaiz kira-kira 70 meter persegi, tetapi setiap sudutnya terasa sentuhan pribadi Ji-hye. Pasu bunga di tepi tingkap, gambar-gambar di dinding, buku-buku undang-undang di atas meja kecil. Nak kopi? Saya beli biji kopi kegemaran Azlan. Ji-hye membuat kopi untuk saya sendiri. Dia yang di Seoul hanya akan membeli kopi dari kedai. Ji-hye, awak betul-betul tak apa-apa. Awak tinggalkan jawatan pendakwa raya untuk tinggal di rumah kecil macam ni? Seo-yeon, adakah rumah mewah dan jawatan tinggi menjamin kebahagiaan? Ji-hye bertanya dengan serius. Di Seoul, saya adalah pendakwa raya Kim Ji-hye. Kerjaya yang dikagumi, rumah yang bagus, masa depan yang cerah. Tapi saya tak bahagia. Kenapa setiap pagi saya bangun, saya rasa seperti memakai topeng? Pendakwa raya yang sempurna, anak perempuan yang sempurna, wanita Korea yang sempurna, diri saya yang sebenar tidak wujud. Ji-hye memandang keluar tingkap dan menyambung, tapi di sini berbeza. Saya boleh hidup sebagai Ji-hye sahaja, orang biasa. Buat silap pun tak apa, tak sempurna pun tak apa. Itu sebab Azlan, bukan hanya kerana Azlan, tetapi kerana orang-orangnya, budayanya, suasana di sini, semuanya begitu. Ketika itu, telefon Ji-hye berdering. Ya, bang. Tak apa, jumpa petang nanti ya. Sayang abang. Selepas meletakkan telefon, wajah Ji-hye merona merah dan berpaling. Sayang abang, awak betul-betul dah berubah. Di Korea, tak terfikir awak akan sebut perkataan cinta dengan sesiapa pun. Tak rasa geli kesebut selalu? Mula-mula segan juga, tapi sekarang dah jadi biasa. Sebab tak perlu sembunyikan perasaan. Kami pergi ke pasar pagi yang sering dikunjungi Ji-hye. Jiran-jiran yang ditemui di sepanjang jalan menyapa Ji-hye dengan mesra. Ha, Ji-hye, pergi pasar ke? Makcik tengah belajar buat kimchi ni, nanti dah siap makcik bagi rasa sikit. Betul ke makcik? Menantu makcik kan orang Korea, kimchi dia sedap sangat. Nanti suruh dia ajar ya. Perbualan itu berlaku secara semula jadi. Di Seoul, mustahil untuk membayangkan perbualan seperti ini dengan jiran. Apabila tiba di pasar, pemandangan yang lebih menakjubkan muncul. Para peniaga mengenali Ji-hye dan menyapanya dengan ceria. Ji-hye dah sampai. Hari ini datang dengan kawan ke? Ya, makcik, ini kawan baik saya dari Korea. Wah, dari Korea. Nah, makcik bagi lebih sikit nih. Peniaga buah-buahan memasukkan sebungkus manggis ke dalam tangan kami. Tak apalah makcik, dah beli banyak dah. Alah, kawan datang jauh-jauh. Sikit je ni. Seterusnya di kedai lauk pauk. Ji-hye, Azlan macam mana? Sihat? Sihat pakcik. Hari ni dia ada OT lagi. Tengah siapkan kerja kahwin, bulan depan majlis kecil-kecil je. Baguslah tu. Nanti jangan lupa jemput kami semua. Satu pasar ni nak pergi. Cara mereka berbual seperti keluarga membuatkan saya sangat kagum. Semasa membayar, satu lagi perkara mengejutkan berlaku. Berapa semua? Bagi RM40 cukuplah. Kenapa sikit sangat? Kami beli banyak ni. Kawan kamu datang melawat, pakcik bagi diskaun istimewa. Jelas sekali harganya sepatutnya lebih tinggi, tetapi pakcik itu hanya mengambil RM40. Ketika meninggalkan pasar, kedua-dua belah tangan saya penuh dengan buah tangan, pulut mangga, buah-buahan, dan lauk pauk. Semuanya percuma. Saya tidak percaya. Pada mulanya, saya pun segan nak terima. Tapi kalau kita tolak, mereka akan kecil hati. Tahu kenapa? Sebab itu bermakna kita menolak rezeki dan keikhlasan mereka. Menerima keikhlasan pemberi pun satu adab juga, kata Ji-hye. Keikhlasan. Perkataan itu lagi. Seo-yeon, tengok tu.
Ji-hye menunjuk ke arah sebuah taman permainan kecil. Kanak-kanak sedang berlari-lari. Di sebelah mereka, bapa-bapa muda sedang menjaga anak-anak mereka. Pemandangan yang jarang dilihat di Korea pada waktu siang. Azlan akan jadi macam tu ke kalau ada anak nanti? Mestilah kena tolong jaga sama-sama. Di sini, ia perkara biasa. Bukan tugas ibu sahaja, tapi tugas kedua-dua ibu dan bapa. Selepas itu, kami masuk ke sebuah kafe dan berbual tentang zaman belajar dan kehidupan masing-masing. Seo-yeon, awak bahagia tak? Soalan Ji-hye yang tidak dijangka membuatkan saya keliru. Kerja okey, kesihatan pun baik. Bukan macam tu. Awak betul-betul bahagia? Saya tidak dapat menjawab. Saya tidak ingat bila kali terakhir saya berasa bahagia. Saya sangat bahagia. Buat pertama kali dalam hidup, saya jadi diri sendiri. Mata Ji-hye bersinar. Dia kelihatan sangat bahagia. Setiap pagi saya bangun, saya teruja nak belajar benda baru, jumpa orang baru dan berbual dengan Azlan. Macam mana dengan kerjaya awak? Awak belajar bersungguh-sungguh untuk jadi pendakwa raya. Di Malaysia pun saya masih boleh bekerja. Ada firma guaman dah hubungi saya sebab banyak urusan melibatkan syarikat Korea, pengalaman saya jadi satu kelebihan. Saya tiada apa-apa lagi untuk dikatakan. Nampaknya Ji-hye tidak kehilangan apa-apa, malah mendapat lebih banyak. Dalam perjalanan pulang, Ji-hye berkata, Seo-yeon, esok keluarga Azlan ada buat makan-makan. Awak ikutlah sekali. Saya rasa elok awak lihat sendiri budaya keluarga Malaysia. Makan-makan? Saya boleh ikut ke? Mestilah boleh. Mak Azlan dah pesan suruh bawa awak. Dia kata, kawan Ji-hye dah macam keluarga sendiri. Keikhlasan lagi, hanya kerana ada kaitan, mereka melayan awak seperti keluarga. Kembali ke hotel, saya berbaring di katil, keliru. Kebenaran tak tergoyahkan yang saya cari nampaknya tidak wujud. Sebaliknya, banyak soalan yang tak tergoyahkan muncul. Kenapa Ji-hye kelihatan begitu bahagia? Kenapa orang di sini begitu mesra? Dan kenapa saya tidak bahagia? Esok, aku mesti lihat dengan lebih objektif. Saya bertekad, tetapi jauh di sudut hati, saya sudah mula berubah. Keesokan paginya, saya sengaja keluar seorang diri bersama kru. Tanpa Ji-hye, saya mahu merakam Malaysia yang sebenar. Kami pergi ke stesen LRT pada waktu puncak. Chick Park, sini pun sibuk macam Seoul, kata Encik Tom sambil melihat lautan manusia. Ya, macam di Myeongdong. Kami turun ke platform dan menaiki tren. Seperti yang dijangka, tren penuh sesak. Tetapi saya perasan sesuatu yang aneh. Encik Tom, tengok tu. Saya menunjuk ke arah kerusi keutamaan priority seat yang kesemuanya kosong. Walaupun orang ramai berdiri berhimpit-himpit, tiada siapa yang duduk di situ. Pemandangan yang tidak dapat dibayangkan di Korea. Pemandu pelancong kami menjelaskan, di Malaysia, kalau orang muda duduk di kerusi keutamaan, ia dianggap sangat tidak beradab. Walaupun penat, mereka tak akan duduk. Tapi tak ada orang tua pun. Sebab kita tak tahu stesen mana akan ada warga emas naik. Lagipun, wanita hamil atau orang cedera pun boleh duduk, dan benar, di stesen seterusnya, apabila seorang nenek naik, beberapa orang lelaki muda yang berdiri berdekatan serentak menawarkan tempat duduk. Makcik, duduklah sini. Tak apa, nak. Stesen depan makcik turun dah. Duduklah, makcik. Berdiri bahaya. Akhirnya nenek itu mengucapkan terima kasih dan duduk. Lelaki muda yang memberi tempat duduk itu berdiri di tempat lain dengan selamba. Perkara yang lebih menakjubkan berlaku selepas itu. Apabila seorang wanita yang memakai lencana orang mengandung naik, orang yang duduk di kerusi biasa pun bangun. Puan, duduklah sini. Terima kasih. Ucapan itu kedengaran begitu ikhlas, bukan kerana kewajipan. Saya berbisik kepada Encik Tom, babak-babak macam ni jangan rakam lagi. Kenapa? Bukankah kita datang nak cari masalah? Tetapi jauh di sudut hati, saya rasa tidak selesa. Adakah ini rasa bersalah kerana cuba mengelak kebenaran? Turun dari tren dan berjalan di jalan raya, kami melihat satu lagi babak. Semasa menunggu lampu isyarat di lintasan belang, seorang wanita sedang menolak kereta sorong bayi. Apabila lampu bertukar hijau, dua orang lelaki di sebelahnya, tanpa disuruh terus membantu mengangkat kereta sorong itu ke atas kaki lima. Walaupun tidak mengenali antara satu sama lain.
Di Korea, kebanyakan orang risau akan mengganggu orang lain, jadi mereka jarang berani menolong, bisik Encik Tom. Di Korea, kita takut mengganggu dan takut menerima bantuan kerana rasa terhutang budi. Tetapi di sini, membantu adalah sesuatu yang sangat semula jadi. Waktu makan tengah hari, kami pergi ke sebuah medan selera yang popular di kalangan pekerja pejabat. Di sini, kami menemui satu lagi perbezaan budaya. Boleh tumpang duduk. Seorang pekerja pejabat yang tidak kami kenali meminta untuk berkongsi meja. Perkara yang tidak mungkin berlaku di Korea. Pemandu pelancong kami menjelaskan, di Malaysia, waktu makan tengah hari, berkongsi meja dengan orang tak dikenali adalah perkara biasa. Tak rasa kekok ke? Sebaliknya, seronok. Kadang-kadang dapat maklumat baru atau kawan baru. Dan memang benar, pekerja pejabat di meja sebelah, walaupun baru bertemu, berbual dengan rancak. Selesai makan, seorang yang kelihatan seperti ketua berkata kepada seorang pekerja wanita yang kelihatan seperti pekerja baru, "Kim, hari ini balik awal sikit ya. Semalam dah kerja lebih masa." "Tak apa bos, kerja belum siap. Kerja tu esok pun boleh buat. Kesihatan lagi penting." Saya tidak percaya apa yang saya dengar. Di Korea, betapa sukarnya untuk pulang sebelum ketua, saya tahu. Pada sebelah petang, kami pergi ke tempat yang dijanjikan dengan Ji-hye, sebuah restoran tempat keluarga Azlan berkumpul. Apabila tiba, semua orang sudah ada. "Assalamualaikum, ini kawan Ji-hye ya?" Ibu Azlan menyapa saya dengan mesra. "Waalaikumsalam, Mak Cik. Nama saya Park Seo-yeon." "Wah, cantiknya. Dah ada teman lelaki?" Soalan yang tidak dijangka itu membuatkan saya kekok, tetapi semua orang ketawa. "Mak, baru jumpa dah tanya macam tu." Azlan cuba menghalang, tetapi ibunya tidak peduli. "Apa salahnya? Dah tertanya, kenalah tanya. Hidup sorok-sorok ni yang pelik. Inilah yang Ji-hye maksudkan tiada honor dan tatemei." Apabila makanan dihidangkan, pemandangan yang lebih menakjubkan muncul. Azlan dan ayahnya memakai apron dan membantu menghidangkan makanan. "Pak Cik pun masak ke?" "Mestilah. Suami isteri, kerja rumah kenalah tolong-menolong," kata ayahnya dengan selamba. Ibunya berkata dengan bangga, "Anak lelaki rumah ni memang diajar macam ni dari kecil. Lelaki pun kena pandai masak, kemas rumah." Semasa makan, adik perempuan Azlan berkata, "Abang Azlan, Kak Ji-hye ni baik sangat. Sesuai dengan keluarga kita." Mula-mula dengar orang Korea, risau juga. Tapi risau tak bertempat. Ayahnya menambah, Ji-hye buat Azlan gembira. Ayah pun gembira. Kata-kata yang ringkas tetapi penuh keikhlasan. Selesai makan dan hendak pulang, Ibu Azlan membungkuskan makanan untuk saya. "Ni, bawa balik makan di hotel. Datang Malaysia, kena rasa rendang Mak Cik." "Terima kasih Mak Cik, tapi banyak sangat ni." "Banyak apa pula? Kawan Ji-hye kan dah macam keluarga sendiri. Mereka melayan saya, yang baru pertama kali berjumpa, seperti ahli keluarga." Inilah dia, kemesraan orang Malaysia. Dalam perjalanan pulang, Ji-hye bertanya, "Macam mana perjumpaan keluarga di Malaysia?" "Sejujurnya, sangat mengejutkan. Lelaki buat kerja rumah dengan selamba. Layan menantu macam anak sendiri. Mula-mula, saya pun tak biasa. Terlalu santai kadang-kadang buat saya kekok. Tapi sekarang, saya rasa macam keluarga sendiri. Tak rasa terbeban. Sebaliknya, rasa sangat selesa, tak perlu jadi menantu yang sempurna. Buat silap sikit pun tak apa, tak pandai pun tak apa. Asalkan jadi Ji-hye, mereka terima." Saya diam mendengar. Di Korea, kalau berkahwin, betapa banyaknya peraturan dan adat yang perlu dipatuhi, saya tahu. Kembali ke hotel, saya mengimbas kembali hari itu. Saya terpaksa akui, apa yang saya lihat hari ini bukan lakonan. Kerusi keutamaan yang kosong di LRT, keikhlasan yang semula jadi, hubungan kekeluargaan yang saksama. Jika ini kehidupan seharian, saya mula membayangkan kehidupan di Malaysia, tetapi saya cepat-cepat menggelengkan kepala. Tidak, mesti ada sisi gelapnya. Tiada masyarakat yang sempurna. Tetapi apa yang saya lihat hari ini sudah cukup untuk menggoyahkan prejudis saya. Sebuah negara di mana mengosongkan kerusi keutamaan adalah norma, di mana membantu orang yang tidak dikenali adalah perkara semula jadi. Mungkin, saya sudah mula faham pilihan Ji-hye. Keesokan harinya,
saya memutuskan untuk menemu bual pasangan Korea Malaysia secara rasmi. Jihe memperkenalkan saya kepada 5 pasangan. Semuanya wanita Korea dan lelaki Malaysia. Pasangan pertama yang kami temui di sebuah kafe di Kuala Lumpur ialah Yuri, 30 tahun dari Busan, dan suaminya, Vincent, 36 tahun. Bagaimana Anda berdua berkenalan? Kami kenal melalui aplikasi pertukaran bahasa dalam talian. Selepas saling mengajar bahasa, kami jadi rapat, kata Vincent sambil tersenyum kepada istrinya. Apakah tanggapan pertama Anda? Sangat ikhlas. Tak seperti lelaki Korea, dia meluahkan perasaannya secara terus terang, kata Yuri. Vincent ketawa. Mula-mula saya cakap Yuri cantik. Cinta pandang pertama, saya cakap terus terang. Di Korea, luahan secara terus terang begitu boleh mendatangkan tekanan. Mula-mula saya pun keliru, tapi ia sesuatu yang baru. Rasa tiada kepura-puraan. Saya bertanya soalan penting kedua. Selepas berkahwin, apa yang berbeza berbanding di Korea? Wajah Yuri berubah serius. Yang paling penting, saya tak perlu rasa bersalah kerana menjadi seorang wanita. Maksud Anda, di Korea, saya sentiasa hidup dengan rasa bersalah kerana menjadi wanita, di tempat kerja, di rumah. Tapi di sini lain. Vincent menjelaskan, kami berdua bekerja, jadi kerja rumah mestilah dibahagi sama rata. Itu perkara biasa. Saya masak, Yuri basuh pinggan, atau kami bergilir-gilir. Di Korea, mereka akan cakap suami tolong istri buat kerja rumah. Tapi di sini, kami buat bersama-sama. Perbezaan ini sangat besar. Pasangan kedua menceritakan kisah yang lebih menakjubkan. Sairi, 35 tahun, seorang peguam dari Seoul, dan Syahril, 35 tahun, pemilik syarikat permulaan. Saya pernah bekerja di firma guaman di Korea. Tapi sebagai peguam wanita, ada siling kaca yang tidak kelihatan. Siling apa? Peluang kenaikan pangkat terhad, tekanan untuk berhenti kerja jika berkahwin, dan yang paling penting, suasana di mana wanita tidak boleh lebih pandai daripada lelaki. Syahril memegang tangan istrinya. Pertama kali saya jumpa Sairi, saya fikir peguam wanita yang hebat macam ni sangat cool. Saya tak faham kenapa di Korea ia menjadi satu beban. Bagaimana di Malaysia? Saya masih bekerja di firma guaman di sini. Tentu saja, Malaysia tidak sempurna, tapi sekurang-kurangnya di sini tiada suasana yang menganggap wanita yang cemerlang dalam kerjaya sebagai sesuatu yang negatif. Kisah pasangan ketiga lebih menyentuh hati. Minah, 29 tahun, seorang suri rumah dari Incheon, dan Somchai, 32 tahun, seorang eksekutif. Saya pernah fikir selepas kawin mesti berhenti kerja. Itu perkara biasa. Ibu saya begitu, nenek saya pun sama. Di Malaysia berbeza? Somchai menjawab, Minah cakap dia nak bekerja. Jadi kami sama-sama cari jalan. Sekarang dia mengajar bahasa Korea secara dalam talian. Bagaimana reaksi keluarga? Ibu saya malah menyokong. Dia kata, zaman sekarang tak boleh duduk di rumah sahaja. Minah menahan sebak. Ibu saya di Korea kata, kamu tak rasa bersalah pada suami ke? Tapi ibu mentua saya di sini pula kata, kamu kena hidup untuk diri kamu sendiri. Pasangan keempat mempunyai perbezaan usia. Misok, 38 tahun, seorang pensyarah universiti dari Daegu. Dan Kairi, 33 tahun, seorang pereka grafik. Anda tidak risau tentang perbezaan usia? Misok ketawa. Di Korea, ini mustahil. Wanita yang lebih tua akan dipanggil kek Christmas. Lepas 25 hari bulan, dah tak ada harga. Di Malaysia berbeza, Kairi tak pernah peduli tentang umur saya. Malah, dia kata pengalaman hidup saya yang lebih banyak adalah satu kelebihan. Kairi berkata dengan serius. Apa pentingnya umur? Misok lebih bijak daripada saya dan dia seorang yang hebat. Itu sudah cukup. Akhir sekali, pasangan kelima, pasangan yang baru berkahwin. Hana, 31 tahun, seorang jururawat dari Gwangju, dan Dr. Bumi, 34 tahun, seorang dokter. Kami berkenalan di hospital. Saya datang ke sini dalam program pertukaran, dan Dr. Bumi adalah dokter pelatih. Budaya di hospital Korea dan Malaysia berbeza. Di Korea, jururawat hampir perlu patuh kepada dokter tanpa syarat dan tidak boleh menyuarakan pendapat. Tapi di sini lain. Dr. Bumi mengangguk. Di Malaysia pun ada hierarki.
Tapi sekurang-kurangnya demi pesakit, semua orang boleh menyuarakan pendapat. Hana banyak memberikan idea yang bernas. Sangat membantu. Bagaimana dengan kehidupan perkahwinan? Dr. Bumi lebih banyak buat kerja rumah daripada saya. Kalau saya kena kerja shift malam, dia akan masak, basuh baju, siapkan semuanya. Bukankah itu perkara biasa? Hana bekerja lebih keras daripada saya. Perbualan yang tidak pernah saya dengar di negara saya. Selepas menemu bual kelima-lima pasangan, saya melihat satu persamaan. Semua wanita itu berkata, mereka tidak perlu merasa bersalah kerana menjadi seorang wanita. Suami menyokong kerjaya isteri sepenuhnya. Kerja rumah dan penjagaan anak dikongsi secara semula jadi. Keluarga suami melayan menantu seperti anak kandung. Tetapi yang paling mengagumkan adalah riak wajah mereka. Bukan wajah yang berhati-hati dan tegang yang sering saya lihat di Korea, tetapi wajah yang santai dan yakin. Pada waktu petang, saya bertemu Ji-hye dan menceritakan tentang temu bual itu. Semua orang nampak sangat bahagia, kan? Ya. Mula-mula saya pun tak percaya. Tapi Ji-hye, ini bukan semuanya, kan? Mesti ada kesukarannya. Tentu ada. Masalah bahasa, perbezaan budaya, perjauhan dari keluarga. Tapi walaupun begitu, di sini masih lebih baik. Kenapa? Sebab saya dapat menjadi diri saya sendiri, dihormati sebagai seorang manusia, bukan hanya sebagai seorang wanita. Kata-kata Ji-hye menusuk kalbu saya. Di Korea, saya sentiasa perlu memainkan peranan, pendakwa raya yang sempurna, anak yang patuh, wanita idaman. Tetapi di sini, cukup sekadar menjadi Ji-hye. Saya teringat wajah wanita-wanita yang saya temui hari ini. Kata-kata mereka yang sama, negara di mana tidak perlu meminta maaf kerana menjadi seorang wanita. Tiba-tiba, saya teringat kehidupan saya sendiri. Di syarikat, perlu senyum dan buat kopi. Nak balik awal, kena tengok muka bos. Beri pendapat, akan dilabel sebagai wanita yang terlalu agresif. Seoyeon, awak bahagia? Ji-hye bertanya soalan yang sama seperti beberapa hari lalu. Kali ini, nampaknya saya boleh menjawab. Saya? Tak tahu, tapi nampaknya tidak. Malam itu di hotel, saya berfikir panjang. Adakah saya hidup dalam penjara yang saya cipta sendiri? Dalam belenggu wanita mesti begini. Begitu yang saya letakkan pada diri sendiri. Saya tidak tahu bahawa keesokan harinya akan ada perkara yang lebih mengejutkan berlaku. Hari terakhir perjalanan kami. Pada sebelah petang, langit menjadi gelap dan hujan turun dengan lebatnya. Kami tidak mempunyai payung. Kru yang membawa peralatan penggambaran mula panik. Cik Park, kalau peralatan basah, susah nanti. Encik Tom cuba melindungi kamera dengan badannya. Saya juga bergegas melindungi peralatan lain, tetapi hujan terlalu lebat. Kerana jalan yang licin dan beg peralatan yang berat, saya tergelincir dan jatuh. Aduh, lutut dan tapak tangan saya terhentak kuat di atas tar. Seketika, pandangan saya kabur. Awak tak apa-apa. Tiba-tiba, sebuah payung terbentang di atas kepala saya. Dalam pandangan yang kabur kerana hujan, seseorang menghulurkan tangan. Boleh bangun tak? Awak cedera ni. Ia dalam bahasa Korea. Lelaki Melayu berusia lingkungan 30 konan. Sutnya basah kuyup tetapi dia memayungi saya seorang. Peralatan saya. Suara saya bergetar. Dia cepat-cepat melihat sekeliling. Tunggu sekejap. Dia menanggalkan kot sutnya dan menutupi beg peralatan. Kemudian dia memapah saya bangun. Nampaknya kena pergi klinik. Luka awak agak teruk. Lutut saya berdarah, tapak tangan saya melecet dan pedih. Biar saya bawa beg ni ke klinik dulu. Dia perlahan-lahan mengangkat beg peralatan seberat 80 kg itu dan memayungi saya berjalan, manakala dirinya basah kuyup. Kenapa? Kenapa awak buat sampai macam ni? Dah nampak orang dalam kesusahan, takkan nak tengok saja, katanya dengan selamba. Apabila tiba di sebuah klinik berdekatan, pakaiannya basah lencun, tetapi dia masih risaukan keadaan saya. Ada pesakit warga asing. Tolong tengokkan segera. Dia menjelaskan keadaan kepada petugas dan membantu saya mendaftar. Semasa saya dirawat, dia menunggu di luar dan menghubungi Encik Tom untuk mengesahkan keadaan peralatan. Terima kasih banyak-banyak. Saya Irfan. Awak dah okey? Ya, terima kasih banyak kepada awak. Tapi baju awak basah kuyup, tak apa ke? Tak apa. Balik nanti boleh tukar. Apabila saya hendak membayar bil perubatan, dia sudah pun membayarnya.
Tak boleh macam ni. Biar saya bayar. Lain kali awak datang Malaysia, belanja saya makan cukuplah. Dia menghulurkan kad perniagaannya dan hendak berlalu pergi. Di atasnya tertulis, Pembangun Perisian, Syarikat Permulaan IT. Terima kasih banyak-banyak sungguh. Sama-sama. Cepat sembuh ya. Semoga perjalanan awak di Malaysia menjadi kenangan yang indah. Selepas dia pergi, saya berdiri kaku seketika. Encik Tom datang dan bertanya, Cik Park, okey tak? Siapa tu? Saya pun tak tahu. Cuma orang yang tak dikenali yang datang menolong. Tak perlu balas apa-apa ke? Kembali ke hotel, saya asyik teringatkan kejadian tadi. Imej dia yang sanggup basah demi memayungi saya. Imej dia yang mengangkat peralatan berat ke klinik, malah membayar bil perubatan. Saya menelefon Ji Hye. Saya baru alami sesuatu yang luar biasa. Selepas mendengar cerita saya, Ji Hye berkata, itulah Malaysia. Nampak orang susah, tak boleh buat tak tahu. Tapi dia orang yang langsung tak dikenali. Memang akan tolong juga. Terutamanya bila nampak orang cedera atau dalam kesusahan. Malam itu, saya menulis diari. Hari ini aku basah kuyup dek hujan, tetapi hatiku terasa sangat hangat. Aku telah merasai sendiri keikhlasan orang Malaysia. Ia bukan lakonan, tetapi keikhlasan yang tidak mengharapkan balasan. Keesokan paginya, semasa mendaftar keluar, penyambut tetamu berkata, Cik Park, ada orang tinggalkan sesuatu untuk awak. Ia sebuah kotak kecil dengan nota tertulis, semoga luka di lutut cepat sembuh. Semoga awak ada kenangan indah di Malaysia. Orang berpayung semalam. Di dalam kotak itu ada krim antiseptik, plaster, dan sebuah cenderahati pewter kecil berbentuk gajah. Ketika itu, air mata saya mengalir. Orang yang namanya pun saya tidak kenal, begitu mengambil berat tentang saya. Dalam perjalanan ke lapangan terbang, Ji Hye berkata, sekarang awak dah faham sikit, kan? Ya, rasanya dah faham. Faham kenapa awak tinggal di sini, kenapa di sini bagus. Ji Hye memegang tangan saya. Seo Yeon, awak kawan baik saya. Apapun pilihan awak, saya akan sokong. Terima kasih. Kalau saya berubah fikiran nanti, saya akan datang cari awak. Pintu di sini sentiasa terbuka untuk semua. Di dalam pesawat, saya merenung kembali apa yang telah saya lihat dan rasai selama seminggu. Saya tahu arah tuju dokumentari saya perlu diubah sama sekali. Bukan kandungan yang memberi amaran kepada wanita Korea, tetapi memaparkan apa yang telah mereka temui. Tetapi perubahan yang lebih besar berlaku dalam hati saya. Aku pun mau hidup seperti ini. Buat pertama kalinya, fikiran ini muncul. Tiba di Seoul. Keesokan harinya, saya duduk di bilik suntingan, melihat rakaman selama seminggu sambil berfikir. Seo Yeon, perjalanan lancar, penerbit Kim masuk. Ya, dapat banyak rakaman. Bagus. Jadi ikut rancangan kita. Kandungan yang menyedarkan wanita Korea. Tuan Pengarah. Saya memotong cakapnya. Maaf, tapi kita mungkin kena ubah rancangan. Maksud awak, saya memusingkan komputer riba saya ke arahnya dan memainkan video. Kerusi keutamaan yang kosong di LRT, kemesraan makcik di pasar, lelaki muda yang memayungi saya di tengah hujan. Apa ni? Inilah Malaysia yang sebenar yang saya lihat. Wajah Encik Kim merah padam. Kita tak perlukan benda macam ni. Saya suruh awak cari masalah, bukan? Saya dah cuba cari masalah. Tapi apa yang saya jumpa adalah sesuatu yang telah kita hilangkan. Suasana menjadi senyap. Seo Yeon, awak sedar tak apa yang awak cakap ni? Sedar. Tapi saya tak boleh siarkan pembohongan. Pembohongan? Mesti ada masalah. Pergi sunting semula. Kalau tidak, projek ni akan dibatalkan. Awak tahu kan? Saya menarik nafas dalam-dalam dan membuat keputusan. Baik, saya akan sunting semula. Tapi, mengikut cara saya. Selama seminggu, saya makan dan tidur di bilik suntingan. Menyunting video, menyusun temu bual, menulis narasi. Tajuknya juga ditukar, daripada amaran tentang lelaki Malaysia kepada sebab mereka memilih kehidupan baru. Apa yang ditemui di Malaysia? Tayangan percubaan diadakan dalam suasana yang tegang. Di skrin, temu bual Ji Hye. Di Korea, saya sentiasa hidup dengan rasa bersalah kerana menjadi seorang wanita. Tapi di sini, saya boleh menjadi diri saya sendiri.
Diikuti suara Yuri, suami buat kerja rumah bukan menolong, tapi buat bersama-sama. Perbezaan ini sangat besar. Dan kemudian, narasi saya. Saya datang untuk memberi amaran kepada wanita Korea. Tetapi apa yang saya temui bukanlah amaran, tetapi satu kemungkinan untuk hidup dengan cara yang berbeza. Apabila dokumentari berdurasi 50 menit itu tamat, bilik mesyuarat masih senyap. Apa nih? Ketua jabatan bersuara. Awak buat filem promosi Malaysia ke? Bukan. Saya hanya merakam kebenaran yang saya lihat. Kebenaran? Mesti ada sisi negatifnya. Tentu ada. Halangan bahasa, perbezaan budaya, perjauhan dari keluarga, semuanya disebut. Tapi saya mau memaparkan sebab kenapa, walaupun dengan semua itu, mereka masih bahagia. Seorang eksekutif lain berkata, kalau kita siarkan nih, lagi ramai wanita Korea akan pergi ke Malaysia, dan apa salahnya? Soalan saya membuatkan semua orang terkejut. Chick Park, sekarang awak. Saya nak tanya, kenapa kita perlu halang pilihan mereka? Kenapa perlu sembunyikan kebenaran? Adakah sebab kita takut wanita Korea akan mencari kehidupan yang lebih baik dan meninggalkan kita? Kata-kata yang pedas, tetapi saya tidak dapat berhenti. Sehingga seminggu yang lalu, saya juga berprejudis bahawa Malaysia adalah negara yang lebih mundur daripada Korea. Tetapi apa yang saya lihat, sekurang-kurangnya di sana, wanita boleh hidup dengan lebih bebas. Cukup, jerit ketua jabatan. Rancangan ni tak boleh disiarkan. Pergi sunting semula, atau pecat saya. Seo-yeon, Encik Kim cuba menghalang saya. Tak apa, tapi dokumentari ini, saya tak akan ubah. Keluar dari bilik mesyuarat, saya menjangka ini akan menjadi karya terakhir saya. Tetapi perkara yang tidak dijangka berlaku. Keesokan harinya, rakan-rakan sekerja wanita yang lebih muda datang berjumpa saya. Kak Seo-yeon, video semalam tu hebat sangat. Betul. Saya pun nak tahu tentang kehidupan di Malaysia. Kawan saya pun sedang bercinta dengan lelaki Malaysia. Dia kata memang sangat berbeza. Kabar angin tersebar. Waktu makan tengah hari, lebih ramai orang berkumpul. Kak Seo-yeon, dokumentari itu mesti disiarkan. Kami pun berhak untuk tahu, kenapa syarikat perlu sembunyikan kebenaran. Dengan sokongan yang tidak dijangka, perkara yang lebih menakjubkan berlaku. Seseorang telah membocorkan klip dokumentari saya. Ia menjadi tular di internet. Sebab sebenar wanita Korea memilih Malaysia. Dokumentari yang KBS cuba sembunyikan, pengakuan berani seorang pengarah wanita. Dalam sehari, jumlah tontonan mencecah 1 juta. Ribuan komen mencurah-curah masuk. Akhirnya ada orang cakap benar. Saya pun tengah fikir nak sambung belajar di Malaysia. Dapat lebih keyakinan. Korea pun kena berubah. Tentu saja ada komen negatif. Pengkhianat negara, wanita yang dah dicuci otak oleh orang Malaysia, aib negara. Tetapi saya tidak takut. Sebaliknya, saya rasa bebas. Akhirnya, KBS terpaksa mengeluarkan kenyataan rasmi. Dokumentari tersebut adalah pendapat peribadi pengarah. Dan seperti yang dijangka, saya menerima surat gantung kerja. Tetapi, saya tidak menyesal. Ketika itu, telefon berdering. Chick Park Seo-yeon, saya penerbit dari stesen TV TBC Malaysia. Saya dah tonton dokumentari awak. Berminat tak untuk bekerja di Malaysia? Panggilan takdir. Selepas digantung kerja, saya hanya duduk di rumah. Tetapi perkara yang tidak dijangka terus berlaku. Pertama, peti surat saya hampir meletup. Setiap hari saya menerima ratusan surat. Kepada Chick Seo-yeon, terima kasih atas rancangan berani anda. Saya ada teman lelaki orang Malaysia, tapi terpaksa rahsiakannya dari keluarga. Lepas tonton filem akak, saya rasa lebih bersemangat. Wanita bujang 32 tahun. Di Korea, setiap hari saya didesak untuk kahwin. Betul ke di Malaysia, ada kehidupan yang berbeza? Wanita 28 tahun yang bekerja di syarikat gergasi. Setiap hari kena buat kopi, jadi pesuruh bos. Betul ke syarikat di Malaysia berbeza? Antara surat-surat itu, yang paling menyentuh hati, Chick Seo-yeon, saya suri rumah 50 tahun. Sepanjang hidup, saya hidup untuk suami dan anak-anak. Lepas tonton filem awak, buat pertama kali saya tanya diri sendiri, aku nak hidup macam mana? Adakah sudah terlambat? Air mata saya bergenang. Dokumentari, saya membuatkan seseorang bertanya soalan seperti itu. Beberapa hari kemudian,
tetamu yang tidak dijangka datang melawat. Pengarah-pengarah wanita senior dari KBS. Seo Yeon, kami nak awak tahu yang kami sokong awak, kata seorang senior berusia 40-an. Sebenarnya, kami semua tahu masyarakat Korea tidak adil kepada wanita. Cuma kami tak cukup berani untuk bersuara. Seorang lagi senior menambah, sebab awak. Sekarang syarikat jadi huru-hara, terutamanya di kalangan pekerja wanita muda. Apa yang berlaku? Semua orang mula bersuara macam awak. Kenapa hanya wanita yang kena buat kopi? Kenapa kerja sama tapi peluang naik pangkat berbeza? Satu revolusi kecil sedang berlaku. Ketika itu, telefon berdering lagi. Kali ini, Ji-hye, Seo Yeon, aku dah tonton filem kau. Macam mana? Di Malaysia pun jadi isu hangat. Kebenaran tentang Malaysia melalui mata pengarah Korea. Betul, Dika? Azlan pun cakap kau buat kerja yang bagus. Terutamanya babak hari hujan tu, sangat menyentuh hati. Ya, dokumentari saya memasukkan kisah hari itu. Kehangatan yang dirasai di bawah payung orang yang tidak dikenali. Seo Yeon, ada berita baik lagi. Orang yang payungkan kau hari itu, Encik Irfan, dia tengah cari kau. Jantung saya berdegup kencang. Kenapa? Dia tonton filem tu dan terkejut. Tak sangka orang yang dia tolong tu wartawan Korea. Dia kirim salam. Kalau kau perlukan apa-apa bantuan lagi, hubungi dia. Dada saya terasa hangat. Seminggu kemudian, keadaan di sekeliling saya berubah secara dramatik. Pertama, Datuk memanggil saya. Dia seorang yang hidup dengan kebanggaan sebagai waris keluarga Sarjana Park. Pasti dia sangat marah. Saya sudah bersedia. Atuk, saya minta maaf cemarkan nama keluarga. Bukan begitu. Reaksi yang tidak dijangka. Atuk dah tonton filem cucu. Atuk fikir panjang, adakah adat yang kita pegang selama ni betul-betul benar? Mata Datuk berkaca. Nenek kamu, mungkin dia pun ingin hidup bebas macam tu. Nenek kamu seorang wanita yang bijak, tapi zaman dulu wanita tiada suara. Cucu buat perkara yang sangat berani. Atuk bangga dengan cucu. Air mata saya mengalir deras. Perkara yang lebih menakjubkan berlaku. Beberapa stesen TV dan syarikat produksi menawarkan pekerjaan. Cik Park Seo Yeon, marilah bekerja dengan kami. Kami perlukan rancangan dari sudut pandangan wanita. Tetapi dalam hati saya, sudah ada jawapan. Hari pertemuan dengan penerbit dari TBC, Puan Kim Han, yang terbang dari Kuala Lumpur. Seorang wanita berusia 40-an. Cik Seo Yeon, dokumentari awak sangat mengagumkan. Terima kasih. Malaysia tidak sempurna, masih banyak masalah. Tapi kami sedang berubah. Kami perlukan orang seperti awak. Seperti saya, seseorang dengan perspektif yang berbeza. Seseorang yang faham kedua-dua Malaysia dan Korea. Puan Kim Han memberikan tawaran yang konkret. Kami sedang menyediakan projek usaha sama Malaysia-Korea. Tajuknya, Wanita Merentas Sempadan. Saya mahu awak jadi pengarah utamanya. Wanita Merentas Sempadan, tajuk baru yang menarik hati saya, beri saya masa untuk berfikir. Pulang ke rumah, saya memandang keluar tingkap berfikir. Cahaya neon malam kota Seoul. Bolehkah aku tinggalkan tempat ini? Ketika itu, satu lagi mesej masuk. Kali ini, daripada orang yang tidak dijangka. Salam, Cik Seo Yeon. Saya Irfan, orang yang jumpa awak masa hari hujan. Filem awak saya dah tonton. Hebat. Saya gembira dapat bantu awak sikit. Kalau awak datang Malaysia, saya nak bawa awak jalan-jalan di KL. Harapnya masa tu, kita boleh jalan sama-sama tanpa payung. Membaca ayat terakhir itu, muka saya terasa panas. Malam itu, saya membuat keputusan. Saya akan sahut cabaran baru. Saya akan merentas sempadan. 6 bulan kemudian. Saya berdiri semula di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Tetapi kali ini berbeza. Bukan sebagai pelancong, tetapi sebagai seseorang yang memulakan hidup baru. Seo Yeon, Ji-hye dan Azlan datang menjemput saya. Akhirnya kau datang juga. Ya, aku dah datang. Kami berpelukan. Di dalam kereta menuju ke Kuala Lumpur, Ji-hye bertanya, kau tak menyesal? Langsung tidak. Malah, aku fikir, kenapa aku tak buat keputusan ni lebih awal? Kehidupan di Kuala Lumpur bermula. Saya menyewa sebuah apartmen kecil dan menandatangani kontrak dengan TBC. Hari pertama bekerja, Puan Kim Han menyambut saya dengan mesra.
Selamat datang, Cik Seoyon. Sekarang kena panggil pengarah Seoyon. Rakan-rakan sekerja dari Malaysia sangat ramah. Mereka tidak melayan saya secara istimewa kerana saya orang asing dan tidak meminggirkan saya. Mereka menerima saya sebagai rakan sekerja. Projek Wanita Merentas Sempadan berjalan lancar. Kami merakam kisah wanita Korea yang menemui kehidupan baru di Malaysia dan wanita Malaysia yang mencabar diri mereka di Korea. Dan seperti yang dijanjikan, Irfan membawa saya bersiar-siar di Kuala Lumpur. Hari ini tak hujan. Nasib baik, katanya sambil tersenyum. Masa tu, terima kasih banyak-banyak. Saya pun kena berterima kasih pada filem awak. Saya belajar banyak benda, apa yang kita anggap biasa, mungkin sangat istimewa bagi orang lain. Kami menjadi kawan dan perlahan-lahan mengenali satu sama lain. Kini, saya sedang membantu persiapan perkahwinan Jihye. Lagi 2 bulan, dia akan berkahwin dengan Azlan secara rasmi. Seoyon, ucapan dah siap? Mestilah. Jangan risau. Aku akan cakap yang Jihye telah membuat pilihan yang berani dan aku belajar keberanian itu daripadanya. Kehidupan di Malaysia tidak selalunya mudah. Bahasa masih menjadi halangan, perbezaan budaya masih ada. Tetapi setiap hari adalah hari yang baru dan bermakna. Yang paling penting, sekarang saya tidak perlu meminta maaf kerana menjadi seorang wanita. Saya menyuarakan pendapat saya sepenuhnya, melakukan kerja yang saya mahu, dan bersama orang yang saya sayangi. Sesekali, saya menelefon ibu bapa saya di Seoul. Pada mulanya mereka menentang, tetapi sekarang, melihat saya bahagia, mereka lega. Seoyon, hari ini buat apa? Saya mendengar suara ibu. Hari ini ibu, saya temu bual watak baru. Kisah yang sangat menarik. Kamu sihat? Orang di sana baik dengan kamu? Ya, ibu. Jangan risau. Orang di sini baik sangat dengan saya. Hubungan saya dengan Irfan juga berkembang sedikit demi sedikit. Masih kawan, tetapi sudah menjadi seseorang yang istimewa. Cik Seoyon, hujung minggu ni lapang tak? Ada. Kenapa? Pernah pergi Pulau Jeju? Jeju? Oh, bukan. Maksud saya Pulau Langkawi. Pulau yang cantik di Malaysia. Belum pernah. Kalau macam tu, jom kita pergi sama-sama. Musim bunga di Langkawi sangat cantik. Saya tersenyum dan menjawab. Baiklah. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Kini bagi saya, ia adalah tempat yang istimewa. Tempat di mana saya tiba dengan penuh prejudis, tetapi pulang dengan hati yang terbuka. Dan tempat di mana saya kembali untuk memulakan hidup baru. Di manakah kelia Anda? Itulah soalan terakhir dalam dokumentari saya. Adakah Anda cukup berani untuk merentas sempadan? Adakah Anda bersedia untuk memilih kehidupan baru? Saya telah menemui jawapan saya di sini. Kasih sayang, rasa hormat, dan kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Itulah yang saya temui di Malaysia. Sehingga di sini, Anda telah mendengar perjalanan istimewa pengarah Park Seo-yeon. Ini adalah kisah berani seorang wanita yang meruntuhkan prejudis dan menemui hidupnya sendiri. Adakah Anda mengimpikan cabaran seperti pengarah Seo-yeon? Atau adakah di sekeliling Anda orang sepertinya? Semoga kisah ini menjadi sumber semangat dan harapan kepada seseorang. Dan semoga masyarakat kita menjadi tempat di mana lebih ramai orang dapat hidup sebagai diri mereka sendiri. Jika Anda menyukai kisah hari ini, sila tekan suka dan langgan. Dan yang paling penting, sila kongsi agar kisah ini menjadi percikan api kecil kepada seseorang yang sedang merenung tentang kehidupan mereka. Lain kali, kami akan kembali dengan kisah-kisah yang lebih menginspirasikan. Ini adalah saluran cahaya di hati. Terima kasih.